Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini cikgu ingin membantu kamu semua memahami dengan lebih lanjut tentang perbezaan antara kata sendinama, dari dengan daripada, di dengan pada dan ke dengan kepada. Baik, mula-mula kita tengok dari dengan daripada. Dari maksudnya 从或者是来自 untuk menunjukkan tempat, 地点, masa, 时间 dan arah, 方向. Baik, contohnya, pelancong itu dari Jepun. 那个游客是来自日本 Jepun 是跟地点有关系，所以我们用 dari. Ali bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Pukul 8 pagi hingga 5 petang 是跟时间有关系，所以我们用 dari. Angin bertiup dari timur， 风从东方吹来。timur 指的是方向，东方，所以我们用 dari。daripada 从的意思 untuk menunjukkan punca bagi manusia， 也就是从人处所得来的东西。contohnya Ali menerima hadiah daripada Hafi。阿里从哈菲那儿领取礼物。哈菲指的是人物，所以我们用 daripada。Okey, yang kedua, sumber, 来源。Contohnya, meja itu diperbuat daripada rotan。那张桌子是用藤做的。rotan， 藤是它的来源，是这张桌子做的来源，所以我们用 daripada。Okey, daripada juga untuk menunjukkan benda abstrak， 它也用在抽象的东西。比如说，pencapaiannya ialah hasil daripada usaha gigihnya。maksudnya， 他的成就是他努力的成果。在这里 pencapaian 是一个抽象的东西，所以我们用 daripada。那么 daripada 也用在 perbandingan 比较那一方面。contohnya Amin lebih tinggi daripada abangnya. Amin 比他的哥哥更高。在这里我们做一个比较，谁比较高，所以我们用 daripada。Baik, sekarang cikgu hendak murid-murid tandakan betul pada ayat yang betul. Baik, soalan pertama, saya berasal daripada Pulau Pinang atau saya berasal dari Pulau Pinang. 我来自槟城。OK， 这两题哪一题对？你们放勾。Soalan yang ketiga, kereta saya lebih besar dari kereta awak atau kereta saya lebih besar daripada kereta awak. Pilih yang betul dan tandakan betul. Baik, sekarang kita tengok jawapannya. Jawapan yang betul ialah saya berasal dari Pulau Pinang. Pulau Pinang 是地点，所以我们要用 dari。kereta saya lebih besar daripada kereta awak。在这边，它是在做 perbandingan， 在做比较，所以我们用 daripada。Baik, sekarang kita tengok di dengan pada. Di 在的意思。untuk menunjukkan tempat， 它是用来表示地点。contohnya Siti membaca buku di perpustakaan。 Siti 在图书馆阅读。图书馆是地点，所以我们要用 di。 pada 它的意思是指在、向或者是给， untuk menunjukkan masa atau orang。Okey, kita tengok ayat. Abang dijangka tiba di rumah pada pukul 10 malam. Okey, 在这里，哥哥被预算在晚上10点钟到达家里。在这边我们要用 pada， 为什么呢？因为 pukul 10 malam 是时间，跟时间有关系，所以我们用 pada。Jam tangan itu ada pada Selina。那个手表在 Selina 那儿。那么 Selina 呢是人物，所以我们也是要用 pada。Seterusnya,
pada juga untuk menunjukkan benda abstrak, 它也用来表示抽象的东西。Contohnya, pada pendapat saya, masalah itu tidak sesuai diselesaikan dengan cara ini. 以我的意见，那个问题不适合用这个方法来解决。所以在这里 pendapat saya 是指抽象的东西，所以我们用 pada。Baik, pada juga digunakan selepas perkataan ada. Nama pada 呢，它也用在 ada 的后面。Contohnya, kotak pensel saya ada pada adik. 我的铅笔盒在弟弟那儿。那么 ada 的后面我们用 pada. Okey, tandakan betul pada ayat yang betul. Ayat pertama, di cuti sekolah yang lalu saya telah pergi ke zoo negara. Atau pada cuti sekolah yang lalu saya telah pergi ke zoo negara. 意思是说，在过去的学校假期，我去了国家动物园。Pilih yang betul. Baik, kita tengok ayat yang ketiga. Dia telah bekerja di syarikat itu selama 10 tahun. Atau dia telah bekerja pada syarikat itu selama 10 tahun. 他在那间公司工作了10年. Pilih yang betul. Baik, murid-murid, sudah siap? Baik, sekarang kita tengok jawapannya. Jawapan yang betul ialah pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke zoo negara. Cuti sekolah 是跟时间有关系，所以我们用 pada. Baik, dia telah bekerja di syarikat itu selama 10 tahun. Okey, dia telah bekerja di syarikat itu selama 10 tahun. 在这里呢，这一题是对的。为什么呢？ syarikat 指的是地点，是一间公司，所以我们用 di。Seterusnya kita tengok ke dengan kepada. Ke 的意思是指去、向、往。Okay? Ke untuk menunjukkan tempat, masa dan arah. Contohnya, Mutu akan pergi ke Melaka pada minggu depan. 下个星期 Mutu 将会去马六甲。所以马六甲是一个地点，所以我们用 ke. Okay, masa 方面。Mina bekerja dari pagi hingga ke petang. Pagi hingga ke petang 是跟时间有关系，所以我们用在这里我们用 ke。OK, angin bertiup ke barat， 风吹去西方，所以 barat 指的是方向，西方，所以我们用 ke。Okey. Kepada untuk menunjukkan sasaran yang merujuk manusia, haiwan dan unsur mujarad. 那么这个 kepada 呢，它也用在人物、动物和机构方面。Contohnya, dia menghadiahkan rantai itu kepada isterinya. 他把那条项链送给他的妻子。在这里呢，isterinya 就是他的妻子，是人物来的，所以我们用 kepada。Ayat yang kedua, Meilin memberikan seekor ikan kepada kucingnya. Meilin 把一条鱼给他的猫。在这里呢，kucingnya 是动物，所以我们要用 kepada。Kepada juga untuk menunjukkan pecahan. Nama kepada 也用在分类pecahan. Contohnya, pertandingan itu dibahagikan kepada 5 kategori. OK， 那意思是说，那个比赛呢被分成5个组别。这5个组别是一种分类，所以我们要用 kepada。OK， seterusnya tandakan betul pada ayat yang betul. Kasim memberitahu masalah itu kepada ibunya. Kasim memberitahu masalah itu ke ibunya。就是说 Kasim 呢把那个问题告诉他的母亲。OK, pilih salah satu. Baik, seterusnya.
Azmin akan pergi kepada rumah neneknya esok atau Azmin akan pergi ke rumah neneknya esok? Baik. Sekarang kita tengok jawapannya. Jawapan yang betul ialah Kasim memberitahu masalah itu kepada ibunya. 在这里，ibunya 是人物，所以我们要用 kepada. Azmin akan pergi ke rumah neneknya esok. Rumah 呢是地点，所以我们要用 ke. Baik, setakat ini saja penerangan saya pada pagi ini. Seterusnya, cikgu hendak murid-murid menjawab soalan-soalan kuis di bawah. Selamat belajar dan terima kasih.